Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada permata-permata hatiku. Nak sebut atau tak mahu benda dulu. Okey, hari ini kita sambung lagi sesi pengajaran kita tentang hakikat sungai. Jadi seperti biasa, marilah sama-sama kita membaca umum kita Al-Fatihah supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah dan mudah untuk kita ingat dan kita faham. Dan pembelajaran kita ini dirakam dan anda boleh tengok baliklah dalam YouTube yang saya masukkan dalam YouTube. Saya masuk YouTube dan saya direct kepada blog saya. Jadi awak boleh buka dan tengok semula. Kalau tak faham, buka tengok. Saya pastikan 3 kali 4 kali awak buka, awak akan faham. Cara pembelajaran baca ini lebih baik untuk awak. Okey? Al-Fatihah. Okey, kemarin kita telah melihat tentang cara atau proses hakisan sungai. Di mana kemarin sungai ada 2 cara dia menghakis, iaitu menghakis secara tegak dan juga menghakis secara mendatar. Hari ini kita melihat cara hakisan sungai. Kemarin itu ialah proses hakisan sungai. Hari ini kita tengok cara hakisan sungai. Okey, jadi air yang mengalir dalam sungai tadi melakukan pelbagai cara untuk menghakis dasar dan juga tebing sungai. Faham tak? Air sungai, air yang mengalir dalam alur sungai tadi melakukan pelbagai cara. Kaedah hakisan. Ingat, bila kata pelbagai cara, ada banyak cara. Proses hakisan di alur sungai tadi boleh berlaku. Banyak cara. Okey, antaranya ialah cara yang pertama iaitu lelasan. Bila awak rajin dengar perkataan lelasan, rajin dengar nelah. Biasa kalau kita rebuh nelah tak kira. Dah. Okey, nelah ni ialah sebahagian daripada proses hakisan. Sebahagian daripada proses hakisan. Okey, dalam buku aliran air sungai yang membawa pelbagai bahan muatan seperti pasir dan kerikil. Pasir dan kerikil, maknanya benda-benda ini, bahan angkutan ini adalah bahan yang kecil dan halus. Okey, bahan yang kecil dan halus akan bergeser dengan tepi dan juga dasar sungai. Bila dia bergeser, maka semasa dia bergeser tadi akan berlaku satu proses hakisan yang kita panggil dia sebagai lelasan. Sebagai lelasan. Satu lagi proses lelasan, air sungai itu sendiri yang bergerak di atas dasar dan juga melalui tepi kiri dan kanan. Air tadi berselisih dengan batu. Kan? Air berselisih dengan batu itu juga proses lelasan. Cuba kita tengok. Tajam batu kalau kena air, akhirnya dia akan jadi tumpul. Sebab apa dia tumpul? Kerana proses lelasan berlaku. Biasa kalau kita berjalan di atas batu dalam sungai, batu itu tidak ada yang kutu. Kebanyakan batu dalam bentuk licin. Licin tadi itu nak ayatnya bahawa proses lelasan telah berlaku. Ingat, proses lelasan yang pertama ialah batu kerikil dan pasir bertemu dengan dasar dan tepi sungai. Proses lelasan yang kedua ialah air sungai itu sendiri bertemu dengan dasar dan juga tepi sungai. Okey, yang sama lagi. Semakin banyak bahan muatan sungai, semakin giat proses lelasan berlaku mengikut dasar dan tepi sungai. Semakin laju aliran sungai, terutamanya apabila isi padu air sungai bertambah akibat hujan lebat, semakin giat hakisan geseran berlaku. Jadi kadar keberkesanan proses hakisan secara lelasan yang pertama bergantung kepada bahan muatan, iaitu semakin banyak bahan muatan pasir dan batu kerikil, kejadian hakisan secara lelasan akan bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak isi padu air yang menyebabkan hak laju air bertambah, itu juga akan menyebabkan hakisan secara lelasan akan bertambah. Okey, habis tentang cara
hakisan iaitu lelasan. Yang kedua, cara hakisan jenis hydro ataupun disebut sebagai hidrolik. Air sungai. Bila sebut hidrolik, dia mesti melibatkan kepada air dan udara. Okay, kita akan dengar pump hidrolik. Pump hidrolik. Tahu? Kalau saya puji mek no comel, cikgu bakal pump hidrolik ya. Pump hidrolik. Maknanya apa pump hidrolik? Dia boleh maknanya pump hidrolik. Sungguhnya puji mek no comel mek no ini. Beli pom. Okey, hidro. Tindakan hidro ialah salah satu cara sungai menghakis. Dia berbeza dengan proses lelasan. Proses lelasan dia melibatkan kelinci, batu pasir dan juga air. Kan? Dalam proses hidro dia melibatkan air dan udara yang termampat di celah-celah batu dan juga dasar sungai. Okey, tengok dalam buku hempasan atau terjunan air sungai yang kuat ke atas dasar atau tepi sungai akan menyebabkan udara yang terdapat di dalam rongga tanam atau batuan termampat. Okey, dalam sungai ada rekahan, ada retakan, di situ ada udara. Bila mari air sungai, terjahan air sungai menyebabkan udara tadi tidak boleh keluar, jadi udara tadi dimampakkan. Bila udara tadi dimampakkan, udara itu akan memberi tekanan kepada retakan dan rekahan, menyebabkan retakan dan rekahan akan jadi lebih besar. Akhirnya sampai ke satu peringkat, batu tadi yang retak, yang pecah, yang retak dan retak tadi dia boleh jatuh, pecah dan jatuh ke dalam dasar sungai. Ini proses hakisan secara tindakan hidrolik. Proses hakisan hidrolik sangat efektif. Efek ini sangat berkesan. Sangat berkesan di bahagian hulu sungai. Sebab apa? Yang pertama, kerana hulu sungai punya isi padu air yang banyak, dan yang kedua ialah hak laju air yang tinggi. Hulu sungai atau peringkat muda, sungai kerana cerung arus sungai yang curam serta aliran sungai yang deram. Bahagian halangan batuan keras di dasar sungai akan menyebabkan aliran air terjun dan ini akan menggalakkan hakisan hidro. Okey? Oleh kerana sepanjang sungai tadi ada halangan batu keras, okey? Ada halangan batu keras menyebabkan wujudnya air terjun. Wujudnya air terjun ini akan jatuh menyebabkan ada terjahan di kawasan yang air jatuh tadi. Menyebabkan di situ juga akan berlaku proses tindakan hidro. Cara hakisan hidro. Yang ketiga, lagaan. Okey, hakisan secara lagaan ataupun langgaran. Belago. Kita faham? Sebut kata belago, mesti dua-dua ni mari gitu. Belago ataupun pelanggar. Aliran sungai yang deras menyebabkan bahan-bahan muatan sungai berlanggar dengan tebing sungai. Okey, contoh. Ini batu. Batu ni masa dia di dasar sungai, dia tidak ada steering. Batu ni tidak ada steering. Dia hanya ikut arus air sungai. Kadang-kadang dia berada di tengah, kadang-kadang dia pergi ke tepi. Bila masa dia ke tepi, dia akan langgar tebing ataupun benteng sungai sebelah ini. Kalau dia akan langgar benteng sungai balik. Akibat daripada pelanggaran tadi, batu tadi dengan benteng menyebabkan batu tadi pecah sikit. Batu pecah dan benteng juga boleh retak atau raka dia panggil. Retak atau raka dan akhirnya akibat hentapan yang bertubi-tubi daripada batu-batu yang datang sebelumnya menyebabkan benteng tadi juga boleh pecah. Jadi dalam tindakan lagaan ini, batu tadi sebagai ejen hakisan, dia batu sendiri boleh pecah dan juga tebing benteng juga boleh pecah. Ada soalan? Fatihah? Ji? Aini? Syah? Dayah? Aziz? Itu Salam? batu besar. Ada? Beno? Pasir. Kita ada sambung. Patah dulu.
Berasa kan. Pelanggaran ini Berasa. mengakibatkan Satu batuan besar tu. tebing dan dasar sungai tercungkit Mengaji keluar kecil. atau pecah. Akhirnya tebing sungai runtuh. Jadi yang menyebabkan berlaku pelebaran tebing sungai. Ingat, salah satu faktor yang menyebabkan berlaku pelebaran tebing sungai ialah hakisan secara lagaan. Lagaan. Dan juga tadi hakisan secara hidrolik. Lagaan berlaku antara bahan muatan sungai dengan batuan tebing sungai sehingga melebarkan lurah sungai. Lagaan juga berlaku antara bahan-bahan muatan sampah sungai yang menjadikan bahan muatan sungai lebih halus putihnya. Ini kita panggil proses lagaan langgaran. Faham? Kalau tadi batu dari sungai tepuh tebing kiri dan kanan. Kan? Batu bak tepuh tu pecah tepi sungai, rotak dan neraka. So lagi lagaan langgaran. Okey, mana besar saiz ni? Sahab belakang kan? Ni? Kecil kan? Okey. Hak besar duduk depan, hak kecil duduk belakang. Berada dalam alur sungai. Di bawah satu oleh hak laju arus sungai yang laju. Laju juga. Jadi apa yang berlaku? Hak belakang dia litah dalam depan. Dia lakan dia. Dia litah. Okay, dia gerak, tapi pergerakan yang belakang lebih laju daripada yang depan. Okay, bila dia gerak, apa yang berlaku? Yang Langgar. belakang mana tu? Bagi signal nak litah, dah. Dia akan tepuh, dia akan langgar. Boleh bergiu. Batu kecil akan langgar batu besar. Bila dia langgar batu besar, batu kecil akan bertambah kecil. Batu besar akan menjadi kecil. Batu besar akan jadi kecil. Maknanya dua-dua batu ini akan pecah. Yang ni akhirnya akan jadi butiran-butiran pasir. Yang ni akan jadi ketulan-ketulan batu. Malu sangat. Ada soalan? Kecomel. Okey, tak ada. Proses yang keempat Tanya. iaitu proses larutan. Patah tu berasa mana? Mana kita jumpa larutan sebelum ni? Patah. Dalam tajuk dulu hawa. Patah tapi Dalam tajuk dulu hawa kita pernah dengar dulu hawa secara larutan yang melibatkan kalsium karbonat yang bertemu dengan asid karbonik lemah. lemah. Okey, dalam proses proses hakisan juga terdapat satu lagi cara bagaimana hakisan berlaku iaitu larutan. Kaedahnya sama dengan proses dulu hawa. Mana-mana bahan yang mudah larut dalam air, bahan tadi akan diangkut secara larutan daripada satu tempat ke satu tempat. Faham? Contoh dia bagi sini. Aku kan. Okey, proses air sungai akan menghakis secara melarutkan batuan atau tanah di tepi dan juga dasar sungai. Batuan tepi dan dasar sungai akan menyerap air menjadikan lembut. Okey, sini bila dia kata ini kan boleh. Batuan tepi dan dasar sungai akan menyerap air, dan menjadikannya lembut dan tidak kukuh lalu mudah di bawah air. Maknanya di sini berlaku proses dulu hawa. Proses dulu hawa. Proses tidak balas kimia dulu hawa. Dalam batuan tepi dan dasar sungai juga berlaku apabila air meresap masuk ke dalam batuan. Proses ini akan memecahkan batuan dan mudah dibawa oleh arus sungai. Warna air sungai yang keruh. Okey, warna air sungai yang keruh membuktikan bahawa proses hakisan secara larutan ini boleh berlaku. Maknanya air sungai stew yang warna TO dan warna teh ais itu membuktikan bahawa proses larutan berlaku. Okey, proses larutan berlaku. Warna keruh tadi membuktikan bahawa sungai tadi mengandungi bahan-bahan angkutan secara larutan, hasil daripada proses hakisan secara larutan. Okey, kita telah melihat 1, 2, 3, 4 cara proses hakisan di sungai. Dan proses ini hampir sama dengan proses hakisan di pinggir pantai. Hampir sama. Hidro di sungai ada, di pinggir pantai ada. Lagaan di sungai ada, di pinggir pantai ada. Yang boleh dia tak ada. Lelasan pinggir pantai ada, di sungai ada. Sama je. Hidrolik di pantai ada, di sungai ada. Semua ada. Macam-macam dia. Okey. Ada 4 bila keluar soalan sikit lagi. Keluar soalan
nyatakan 4 cara hakisan yang berlaku di sungai. Jadi dengan 4 partner perkataan awak sudah dapat 4 macam: hydro, lagaan, larutan, dan lelasan. Ngelah. Ingat siapa bila-bila? Pamati. Okey, seterusnya kita tengok pula faktor-faktor yang mempengaruhi hakisan sungai. Gapo dia yang mempengaruhi sama ada hakisan sungai tadi kuat atau kurang, lemah atau kuat. Okey. Faktor gapo yang mempengaruhi yang menyebabkan hakisan lelasan, hidro, hakisan secara lagaan dan larutan tadi kuat atau lemah. Okey, antaranya yang pertama ialah mesti bergantung kepada isi padu air. Isi padu air merujuk kepada kuantiti air di sesebuah sungai. Isi padu air sungai bermaksud jumlah air sungai di dalam sesuatu alur pada masa-masa tertentu. Isi padu air sungai boleh bertambah. Ingat, isi padu air sungai hanya boleh bertambah melalui beberapa cara sahaja. Yang pertama ialah melalui hujan, intensiti air hujan. Yang kedua melalui pencairan Ais. pencairan salji atau glacier. Ada lagi tak? Okey, yang ketiga ialah perlepasan air daripada empangan-empangan yang bersaiz besar. Betul. Tambah cawangan. Isi padu air sungai boleh berkurang. Ingat, tadi bagaimana isi padu air sungai boleh bertambah? Ada 3 cara. Isi padu air sungai juga pada sesuatu masa boleh berkurang dengan kaedah fizikal ataupun kaedah semula jadi melalui kemarau. Kaedah kemarau, penutupan empangan dan kemusnahan kawasan tanahan. Ada 3 juga faktor yang menyebabkan isi padu air sungai tidak boleh bertambah: musim kemarau, penutupan empangan dan penggondolan kawasan tanahan hujan. Apabila isi padu sungai bertambah, ingat, bila isi padu air sungai bertambah, dia akan berkadar urutan dengan hak laju air sungai. Isi padu bertambah, hak laju akan meningkat. Isi padu berkurang, hak laju akan menurun ataupun perlahan. Tambah sikit lagi, isi padu air sungai bertambah, hak laju meningkat, kadar hakisan akan tinggi. Faham? Isi padu air sungai bertambah, hak laju air sungai meningkat, kadar hakisan akan lebih tinggi. Oh, betul. Faham tak? Lawan dia, isi padu air berkurang, hak laju air perlahan, kadar hakisan adalah rendah. Kadar hakisan adalah rendah. Pertambahan isi padu air sungai juga meluaskan kawasan yang boleh dihakis oleh air sungai. Faham tak? Faham tak? Pertambahan isi padu air sungai akan memperluaskan kawasan yang boleh dipengaruhi oleh air sungai tadi, kawasan hakisan yang boleh dipengaruhi oleh air sungai. Okey, contoh. Ni aras air sungai. Ni tepi transparent. Transparent tepi sungai. Okey, ni aras air sungai. No, kawasan mana yang akan mengalami proses hakisan sungai? Tak kira lah 4 proses tadi, kawasan mana? A, B. Okey, B. Maknanya hanya kawasan ini sahaja yang akan mengalami proses hakisan. Sebab kawasan ini berada di antara dasar dan juga aras air sungai. Kawasan ini dok. Sebab apa? Kerana tidak ada air. Bila berlaku pertambahan isi padu air sungai musim hujan, isi padu air sungai meningkat sampai situ, kan? Ni meningkat maknanya pertambahan isi padu air sungai. Maknanya sekarang tebing yang berada di kawasan start daripada sini tadi yang tidak mengalami proses hakisan, bila berlaku pertambahan isi padu air sungai, kawasan ni pula yang akan mengalami proses hakisan. Jadi inilah maksud dalam buku tadi yang royak
dia memperluaskan kawasan hakisan bila berlaku pertambahan isi padu air sungai. Itu faktor yang pertama, isi padu air sungai. Yang kedua, hak laju air sungai. Cuba juga, tapi kita boleh pecahkan jadi dua isi. Hak laju sungai bermaksud kederasan aliran air sungai. Kederasan aliran air sungai. Kelajuan air sungai menentukan kadar keberkesanan sesuatu hakisan. Hak laju air sungai akan menentukan keupayaan hakisan. Faham? Hak laju sungai tinggi, hakisan tinggi. Hak laju sungai rendah, hakisan rendah. Tak ada hak laju sungai tinggi, hakisan rendah. Hak laju sungai rendah, hakisan tinggi. Tidak ada. Dia mesti berkadar turutan, tak ada perkadar sosan. Kelajuan air sungai menentukan kadar keberkesanan hakisan, keupayaan mengangkut bahan, muatan dan juga pemendapan. Okey. Hak laju air sungai ni dia akan menentukan yang pertama hakisan tinggi. Kalau hak laju tinggi, hakisan tinggi, automatik pengangkutan akan tinggi. Kalau hak laju air sungai rendah, pengangkutan hakisan rendah, pengangkutan juga adalah rendah. Kalau hak laju air sungai rendah slow, dia tidak boleh mengangkut batu-batu yang besar. Ya, dia hanya boleh mengangkut butir-butiran pasir dan kerikil. Batu besar duduk bawah, tak bergerak. Tapi bila mari hak laju air yang tinggi, apa yang berlaku? Bergerak. Habis batu. Habis. Batu-batu yang terpisah daripada dasar habis di bawah. Okey. Sebaliknya apabila aliran sungai perlahan, tenaga sungai menjadi lemah dan tidak berupaya untuk menghakis. Mudah saja. Cuba kita tengok. Mari saya buat sungai. Tengok sungai kawasan hulu. Hulu gitu. Ini itu apa? Itu Muda. mewakili kawasan apa? Hulu. Hulu atau muda. Mana pi menentukan kawasan apa? Ha? Okey, tengok cara bahasa C. Dua atau pilih. Warga emas. Sebab apa? Betul alur sungai dia. Sini kalau kita tengok start daripada poin 1 ke poin 2. Poin 1 sampai poin 2 sini. Kenapa sungai dia berbentuk dulu? Dia laju aku. Sebab air dia laju. Bila air dia laju, air dia tak kira kita letak gapo depan pun dia akan langgar. Dia tak pula steering, dia bakal langgar. Sebab apa dia langgar? Kerana bagi dia kalau dia langgar, apa yang ada di depan dia dapat rempuh. Dia berjaya untuk rempuh. Sebab dia mempunyai tenaga yang sangat tinggi. Bila sampai sini, kita sudah mula melihat ada lekuk-lekuk bagi sungai. Itu menandakan tenaga sungai sudah semakin berkurang. Kalau sungai agak-agak depan dia ni, dia tak boleh lawan, dia akan ngel. Tak boleh lawan, dia akan ngel. Malu. Faham tak? Dah pada peringkat ni, tenaga sungai memang lemah. Ngatur. Ada depan bukit sikit dia pun kona. Nenek kona. Tak silanggar bukit sebab tak ada tenaga. Coba sikit. Tak ada tenaga. Bodoh begitu. Kita tengok sini, kita tahu dah sini hak laju tinggi, hak laju sederhana, hak laju perlahan. Hakisan sini tinggi, sederhana, sini perlahan. Ada soalan? Sambung. Hak laju aliran sungai boleh meningkat disebabkan pertambahan isi padu air sungai. Tadi juga faktor pertambahan 3 perkara: hujan, pencairan salji dan penutupan empangan. Hak laju aliran sungai menjadi perlahan disebabkan oleh kemerosotan isi padu sungai, ceruk arus sungai yang melandai, penutupan empangan dan pertambahan beban sungai. Okey. Hak laju air sungai juga boleh bertambah, boleh berkurang. Yang pertama dia kata kerana ceruk alur sungai yang landai. Okey.
Itu ada sungai landai, penutupan sepanjang dan pertambahan beban sungai. Ada masuk pertama beban sungai. Ambil air gelap, air botol gelap, bubur gula silam. Apa yang berlaku kepada air? Apa yang berlaku pada air dan gula? Gula larut dalam air. Tapi tahap pencairan air sudah meningkat. Air itu sudah jadi semakin pekat. Makin pekat kan? Bila semakin pekat, kita ambil air biasa, cuah dengan air mengandungi gula. Air mana yang akan boleh bergerak lagi? Air biasa. Air biasa. Sebab apa? Ia berat. Kerana air yang ada di gula tadi mengandungi bahan-bahan angkutan. Jadi dia berat untuk bergerak. Faham Syah? Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita pergi sampai ke Maghrib. bahan muatan sungai. Kecurunan alur sungai. Kita berada ada kecurunan, otomatik kita tahu sesuatu alur yang curam akan menyebabkan hakisan tinggi, sesuatu alur yang landai hakisatnya adalah rendah. Di dalam buku menyatakan kecurunan alur sungai bermaksud keadaan kecuraman alur sungai. Laluan alur sungai yang curam akan meningkatkan kelajuan aliran sungai dan akan menambah tenaga sungai. Dengan ini proses hakisan akan berlaku dengan lebih berkesan. Alur sungai peringkat muda kebanyakan melalui siu-ciu tanah tinggi yang curam. Oleh itu, bentuk muka bumi, air terjun dan jerat banyak terdapat di bahagian tersebut. Jadi kita nak tahu dalam persekitaran sebenar mana satu kawasan hulu, mana satu kawasan tengah, dia dibedakan oleh adanya air terjun. Adanya air terjun dan juga bentuk-bentuk bumi yang lain. Kalau air terjun dan dia, so kawasan itu berada pada peringkat muda. Awak jumpa ada air terjun di pantai. Akhirnya start daripada tumpak sampai ke pengerai dulu, awak pergi lalu, kali ada air terjun di pantai. Tak ada air terjun. Dan ada air terjun cari jeram, ada tak jeram? Jadi pasti bukan duduk di pantai, duduk di kawasan hulu. Sumpah. Okay? Kecurunan alur sungai juga boleh meningkat disebabkan berlakunya pengangkatan kerak bumi melalui proses gelinciran dan juga lipatan. Gelinciran dan juga lipatan. Okey, saya nak cerita tahu satu perkara. Mungkin kelas lain tak tahu. Sebab saya kuliah tak tahu ya. Kerana saya kuliah tak tahu. Betul? Okey. Faham boleh Hulu hilir. Kerja sungai ke apa kerja sungai? Satu Hakim. Aku mendam. Ini kerja sungai. Tak daripada mula-mula ada sungai, sungai akan buat kerja ni. Lepas tu sampai bila sungai akan buat kerja ni? Awak mari sekolah pagi balik tak? Balik kan? Awak makan nasi start suap pay pertama sudah tak? Sudah. Awak pergi jeting balik dah rumah awak mula? Balik. Tapi sungai ni bila dia berhenti buat kerja dia? Sungai ni bila dia berhenti buat kerja dia? Tak, sungai ni tak kira siya malas setiap saat sungai melakukan kerja dia. Ada tak satu masa lagi sungai ni berhenti buat kerja dia? Ada. Bila? Dah masa. Pada kedudukan bila? Pada. Cuba kita tengok. S 1 2 3 4. Sekarang tahun 2012. Sungai duduk di satu hulu, hilir duduk di S. Kan? Tahun 3012, adakah hulu sungai duduk di satu? Apa dah? Dia akan rendah. Hulu sungai akan duduk di dua. Kenapa duduk di dua? Kerana sungai tadi kerjanya menghakis. Bila menghakis, luruh dia jadi semakin dalam. Kan? Luruh dia jadi semakin dalam. Maknanya dia akan duduk sini. Jadi paras pada tahun 3000 kali, paras sungai akan duduk itu.
tahu 4,000 kat lagi, 4,001 sungai juga melakukan kerja-kerja sungai. Kerja semua. Bila dia kerja, aras hulu dia akan turun kepada 3. Bila turun kepada 3, dia akan duduk 3. Profil dia. Siapa kau tahu 4,000, 5,012, adakah sungai, lurus sungai tadi akan sampai sini? Adakah lurus sungai akan sampai sini? Boleh. Memang lurus sungai akan sampai sini. Boleh. Faham tak? Sebab sungai melakukan kerja-kerja sungai. Bila sungai sampai ke peringkat ni, profil panjang sungai akan jadi gitu. Maknanya bila sampai gini, sungai tadi tidak ada poin tertinggi dan poin terendah. Dia hanya ada satu poin saja, sama ada poin tinggi dan poin rendah. Maka bila kedudukan alur sungai lagu ni, sungai tadi dikatakan sudah selesai melakukan kerja-kerja sungai. Kacing Dia straight gila. Bila jadi gitu straight, dia tidak ada kecurunan. Bila tidak ada kecurunan, air tadi tidak boleh mengalir dengan laju. Bila tidak boleh mengalir dengan laju, proses hakisah, pengangkutan dan pemandapan tidak boleh berlaku. Kalau kita ikut logik tahu tak? Ikut apa yang kita mikir, pasti suatu masa sikit lagi, mana-mana sungai akan mencapai titik keseimbangan. Satu masa lagi. Logik akal. Tetapi buat masa sekarang, start daripada mula-mula dunia wujud sampai ke sekarang, tidak ada sebatang sungai pun yang telah mencapai keseimbangan. Sebab apa? Kerana dalam proses sungai tadi melakukan kerja-kerja sungai, untuk nak mencapai keseimbangan, ada faktor-faktor lain yang menghalang sungai tadi mencapai keseimbangan. Antara faktornya di ayat dasar ni, faktor kejadian lipatan dan gelinciran. Okey. Bila sungai sampai kat 3, tiba-tiba berlaku satu proses rejuvenasi. Rejuvenasi ialah proses peremajaan semula. Saya umur 40, tiba-tiba berlaku proses rejuvenasi kepada saya. Daripada umur 40, saya kembali kepada umur 20. Bila dapat bandingkan 20, 40. Dari segi semak 20. Tak. Dari segi kekuatan tenaga, 40 kau 20 kuat. 20. Berarti 20 kuat. Jadi sungai juga gitu. Sampai ke satu peringkat, berlaku proses rejuvenasi, proses pengangkatan hulu sungai. Bila pengangkatan hulu sungai berlaku, tempat 3 ni akan duduk di satu balik. Tempat 3 akan duduk di satu balik. Maka pada masa tu, apa yang berlaku kepada hak laju air sungai? Kau tinggi mula. Hak laju air sungai bertambah semula. Bila bertambah semula, sungai tadi mula melakukan kerja-kerja sungai semula. Sungai yang mengalami proses rejuvenasi. Ingat, sungai yang mengalami proses rejuvenasi namanya ialah Sungai Teramaja. Teramaja. Amazon. Kau mana? Sungai Teramaja. Nama dia tak ada kerana dunia ni tak ada. Mana-mana sungai yang mengalami proses rejuvenasi, nama bagi sungai tadi ialah Sungai Teramaja. Mari. Saya nak bayar bahawa kalau sungai tadi mengalami proses ini, sungai itu namanya Teramaja. Sungai balik asal. Balik asal daripada muda, tua, kembali muda. Siapa dia tak sih? Muda, tua, muda balik. Muda, tua, muda balik. Pakai susu. Tak mati. Sudah pukul 11, sambung lagi. Bentuk alur sungai. Bentuk alur sungai merujuk kepada keadaan alur yang lurus, berliku-liku. Alur sungai yang lurus. Okey, ni mana tadi? Ngatuk lah ni. Okey, alur sungai yang lurus. Bentuk. Malita. Bentuk alur sungai lurus
merujuk kepada keadaan alur yang lurus, berliku atau berliku-liku. Ada sungai yang lurus membolehkan air mengalir deras dan meningkatkan kesan hakisan. Okey? Sebab tu lokal dia buat straight. Ada lokal sekolah dia buat reno kimari gitu dah. Tak ada. Apa? Kalau dia buat gitu gimana? Lambat. Tak ada tubik. Ngecik tom. Air tak ada tubik, apa yang berlaku lokal tadi akan limpah. Sebab tu dia buat dulu. Tamu. Misko. Alur sungai yang berliku atau berliku-liku akan mengurangkan kelajuan aliran dan seterusnya mengurangkan kesan hakisan. Kerana ingat, bila alur tadi berliku-liku dengan sendiri dia akan mengurangkan kelajuan. Kalau kita naik motosikal 100 km saja, siapa kat seliku di apa ni? Seliku di Petilet kita slow dah. Ataupun kita dengar 100 tadi kita konak. Kan? Kita akan perlahankan kelajuan motosikal kita biar bersesuaian dengan seliku tadi. Kalau kita teruskan dengan 100, apa yang berlaku? Kita akan terbabas. Sebab tu sungai, aliran air sungai bila sampai ke satu likuan, dia akan memperlahankan aliran dia. Bila dia memperlahankan, kadar hakisan yang berlaku Berkurang. Kurang. Okey, seterusnya. Batuan keras seperti granit. Okey, batuan keras seperti granit sukar dihakis oleh aliran sungai. Batuan ini bertekstur padat dan halus serta tidak berstruktur, menjadikan ia sangat keras dan sukar disusupi air. Seterusnya ialah bahan muatan sungai. Bahan muatan sungai ada beberapa cara dia mengangkut. Okey, sungai boleh mengangkut dalam bentuk larutan. Yang kali kita belajar cara-cara mengangkut sungai. Sungai mengangkut dalam bentuk larutan yang kita tidak nampak, seperti mana gula dalam air. Angkutan secara golekan, angkutan secara loncatan, angkutan secara seretan, angkutan secara ampaian dan angkutan secara ampungan. Ampungan ini lebih kepada sampah dan sarap. Angkutan secara lompatan hampir sama dengan loncatan. Okey. Bahan muatan sungai bermaksud bahan-bahan lakisan yang diangkut oleh sungai seperti pasir, kerikil, batu tongkol dan juga kelodak. Bahan-bahan buangan manusia ke dalam sungai seperti sampah sarap, sampah pampers, plastik, polistiren, perut ayam, kaki ayam, kepala ayam, kadang-kadang tahi. Tu. Buat cikgu. Seperti sampah sarap, sisa kimia dan pelbagai kepeja juga. Pelbagai kepeja tu menjadi sebahagian daripada muatan sungai. Namun begitu dalam proses geomorfologi, hanya bahan-bahan muatan sungai akibat hakisan dia agak penting dalam proses hakisan sungai. Maknanya apa yang dibuat oleh manusia tadi tidak diambil kira. Dalam proses hakisan yang diambil kiranya ialah bahan-bahan fizikal, iaitu batu kerikil, pasir, kelodak dan sebagainya. Okey, jumlah bahan muatan sungai yang banyak akan meningkatkan hakisan lelasan air sungai. Bahan muatan ini akan melelaskan batuan tepi dan dasar sungai dengan lebih berkesan. Jadi, dengan muatan yang banyak tadi, maka kadar hakisan lelasan boleh meningkat, sama ada hakisan lelasan teping ataupun dasar. Okey, maka kita berhenti situ dulu dan kita sambung balik jam 11.20 sikit lagi. Tempat yang sama di sini dan kita akan sudah pada pukul 12. Jadi, setakat tu dulu. Bagi pelajar yang tak ada KKT boleh tengok di dalam YouTube. Okey, boleh tengok dalam YouTube kuliah yang kita buat kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda boleh faham dengan apa yang kita bincangkan tadi.